Okey, petang. Sekarang kita nak masuk satu masih prinsip pertama. Tapi kali ini saya nak beri markah dulu. Alright. Ini kali jawab, angkat tangan dan jawab dapat 40 markah. Okey. Soalan dia senang. Ini ya, fikirkan. Apa makna hidup? Sampai beri ya, sampai beri jawab saja ya. Makna hidup pada pendapat saya adalah untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat, terutamanya lah yang untuk membuktikan yang bahawa diri kita boleh berusaha dengan lebih baik. Okay, good. Hidup adalah bernyawa, bernafas. Itu apa? Itu Itu ikan. saya tahu itu apa? Untuk hidup, matlamat hidup. Ya, Berjaya dalam hidup lah. jaya. Okay, very. Ulang-ulang sikit. Jalanan penting semua Okay. Okay, dia dulu. Result and achievement. Ada lagi? Bantu orang lain. Okay, bagus. Hidup satu perjuangan untuk mencapai matlamat hidup. Oh, perjuangan. Okay. Hidup kita kita kena serve our God. Dan yang kedua untuk bring kebaikan kepada orang lain. Okay, good. Hidup adalah masa yang mana kita perlu ada tujuan hidup supaya capai target yang kita nak. Capai target. Ada lagi? Dua. Hidup harus memberi manfaat kepada orang lain agar kita dapat membaiki diri sendiri. Okey, bagi diri sendiri. Lagi, ada lagi? 3, 2. Hidup buat amal ibadah. Okey. Lagi. Adalah satu saingan, siapa yang tak baguskan diri dia akan terus ke bawah lah, dia takkan ke depan. Saingan. Okey, baik. Nah, hidup kena ada motivasi. Ada apa? Motivasi. Motivasi. Hidup bukan satu perjalanan orang untuk memberi manfaat kepada manusia, Manusia. hewan dan lain. Okey. Hidup untuk kebaikan orang lain dan juga Okey, kebaikan orang lain. Hidup kena matlamat untuk diri sendiri. Okey. Hidup daripada dapat meningkatkan diri sendiri daripada segi fikiran, ilmu, maksudnya daripada keyakinan kita sendiri sampai dan dapat daripada orang lain. Okey, tingkatkan. Last. Okey, action. Bak. Hidup untuk meningkatkan kehidupan satu sama lain. Okey. Last tu. Cepat. Dengan terima kasih. Hidup. You mana hafal tu Hidup untuk bahagia. Bahagia. Oh, mana? Okey, dah. Terus. Actually kita kena tahu apa matlamat hidup kita. Semua orang dalam dunia ini mesti ada matlamat tertentu. Kalau you tak pernah fikir, you harus apa? Fikirkan. Alright. Dulu masa saya muda orang tanya saya soalan macam ni, saya pun tak tahu macam mana nak jawab. Tapi lama-kelamaan saya selalu fikir apa matlamat saya dalam dunia ini. So makin dewasa, so selalu fikir soalan begini, and then makin saya dapat cari makna saya. Actually saya lebih suka sekarang lah, saya lebih suka orang apa? Dia ada perubahan, ada peningkatan. Macam hari ini saya tahu besok you akan jadi lain. Sebab dia apa? Dia akan banyak belajar, and then you will change. Dan tujuan kita buat ada apa? Pertumbuhan ini untuk apa? Kebaikan. You know what I mean? So for me actually kita datang dunia ini bukan untuk kita mata-mata. Jadi kita nak cuba nak apa? Nak bantu. Ya. Lagi ramai orang kita boleh bantu. Actually kita punya apa? Kepuasan dia akan pelayanan. Pencapaian dan kepuasan dia akan pelayanan. Itu bagi saya lah. So that's why ada orang datang dunia ini, dia apa? Dia nak selamatkan, dia nak buatkan bumi ini lagi cantik. Right?
So, jadi semua orang kena ada matlamat tertentu. So, you kena fikir apa matlamat hidup. Right? Sebab kalau you tak tahu, you sia-sia saja, sekejap saja nanti sampai. Dan barulah menyesal. Oh, macam apa? Tak melakukan apa-apa. Okay? So, kena fikirlah. Lalu tak pernah fikir, kena fikir. Second, ini kali 20 markah saja. Offer sudah tak ada. Angkat tangan dah jawab 20 markah. Ini kerja. Apa makna kerja? Bagi kamu. Bagi saya, makna kerja adalah tentang potensi dan toleransi. Potensi dalam saya mengasah bakat saya, toleransi dalam saya membantu kawan-kawan saya. Okey. Okey, boleh. Tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Responsibiliti amanah yang diberikan. Oh, okey. Perbuatan yang kita buat untuk mendapatkan sesuatu. Dapat apa? Ada gaji. Kalau gaji. Untuk mendapatkan rezeki kepada keluarga untuk Okey, rezeki. Kerja adalah salah satu proses pembelajaran dalam kehidupan. Oh, belajar. Give and take. Ya tak? Apa you give? Apa you take? Gaji. Oh, okey. Untuk merealisasikan impian. Realisasikan impian. mendapatkan sesuatu dan memberikannya kepada orang lain. Oh, okey. Kerja adalah satu aktiviti yang dapat menghasilkan sesuatu benda untuk kegunaan orang ramai. Oh, okey. Kerja untuk improve kita punya diri. Improve diri. Ada lagi? Matlamat hidup. Saya. Matlamat hidup, kerja. Kenapa kerja? Hidup. Macam matlamat hidup, kerja. Matlamat kerja, hidup. Bagus. Tak kerja tak hidup. Siapa cakap tak kerja tak hidup? Boleh ya? Kerja untuk tahu apa kebolehan diri kita. Oh, boleh ya. Kerja untuk tahu erti tanggungjawab dan menambahbaikan diri. Okey, baik. Bapa orang lain. Hai Kak, belakang. Untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Oh, bagus Kak. Kami Untuk membahagiakan keluarga. oh. Dia hanya bahagia. Matlamat hidup bahagia. Kerja bahagia. Kerja untuk share idea untuk improve sesuatu benda. Okey, improve. Kerja untuk mengasah kita punya skill. Oh, mengasah skill. Okey. Ada lagi? 20 markah. Cantik dah. Siapa dapat markah? Meningkatkan taraf hidup dan berkongsi ilmu dengan rakan kerja yang lain. Oh, okey. Kerja untuk mengeksplorkan benda baru. Explore benda baru. Alright. Okay lah, dah kena tutup ah. Tunggu ni, ada lagi. Tunggu ni ah. Okey. Jadi sama. Kita balik kerja, kita kena tahu matlamat kerja. Makna kerja yang sebenar. Why? So that's why kita kena faham. Kalau sebelum ini you tak begitu faham ataupun tak pernah fikir tentang ini, kita kena cari jawapan tu. Right? Okay. Sebelum saya beritahu jawapan ataupun makna kerja yang sebenar, kita tengok dulu tanggapan Kak Joy Aina Muri. Tanggapan Kak Joy Aina Muri, dia dari sudut apa? Orang Jepun lah. Right? Jadi kita selalu anggap macam mana orang Jepun dia kerja, macam mana semangat dia orang ataupun perangai dia orang kerja. Display. Display fokus. Betul tak? Fokus, betul. Dia selalu rasa begitu. Tapi adakah dia begitu? Dia betul-betul begitu ke tidak? Let's see ya. Kita tengok First, hanya setakat untuk memberi makan kepada keluarga. Tadi ada orang beri jawapan ni tak? Ada kan? See? Sama actually. Kita tanya orang Jepun kenapa kerja? Oh, cari duit untuk family. Alright. Second, apa dia menjawab? Kita tengok. Tiada makna lain untuk kerja. Kita tanya dia kenapa kerja? Kerja lah. Kerja untuk apa? Kerja habis sekolah kerja lah. Oh, why kerja? Kerja. Cuma habis sekolah tak kerja buat apa? Betul tak? Dia ada fikir macam ni tak? Ada. Kenapa kerja? Kerja lah. Kena kerja. Why kerja? Kerja lah. Okay, ketiga. Sambil level. You nampak dia sibuk. Nampak dia usaha. But actually,
Bob busy mana? Siapa bos selalu awak? Macam mana sibuk? Sibuk apa? Tak tahu. Macam orang Johor pun macam tu juga actually. Alright. Kurang tahu jawab. Balik kerja pun saja lah. Ulang lah. Orang Johor pun macam tu ya actually. Alright. Okay, last. Kerja lebih kepentingan diri saja. Maksudnya apa? Dia pergi kerja, dia bukan untuk company, dia untuk diri sendiri. Ya, betul. Untuk diri sendiri itu apa benda? Dah lah, pandai kamu gaji, duit, betul tak? Demi duit saja. So bayangkan kalau itu orang dia kerja sebegini, okay? Contohnya lah, berapa hari you kerja satu bulan? 26. Okay, kalau dia kerja setakat macam ni, sikap macam ni, 26 hari kerja, berapa hari dia rasa gembira? Mana? Dia kerja 26 hari macam mana 4 hari? Berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? 1 hari. Ya, itu hari apa? Ya, hari gaji. Payday. Itu hari. Betul tak? Betul. Sebab apa? Kerja demi duit saja. Betul tak? Itu hari dia happy lah, of course. Keesokan hari tunggu itu hari lagi. So kalau kita kerja, itu orang kerja setakat ini ya, di tempat kerja kamu lah, dia nak gaji saja, dia nak gaji semata-mata saja lah, di tempat kerja kamu lah. Itu orang jenis macam selalu dia sembunyi dengan mana? Ini atas. Mana lagi dia sembunyi? Store. Pantry. Surau ah? Oh, sembunyi dalam surau. Guard house ah? Pandai lah. Jadi kita tengok bagi saya lah, itu orang selalu sembunyi dekat mana? Itu tempat yang tidak dinampak CCTV. Kita tanya dia mana CCTV tampaknya, dia akan tunjuk itu sudut. Itu. Kita pernah satu kali ya, saya pergi train satu company, dia orang jual pakaian dia. Right? Okay. Saya tanya dia, dia staff kalau dia tak kerja betul-betul lah, selalu mana dia sembunyi. Dia cakap bawa itu overbin. Dia tahu overbin lah. Itu bako yang letak baju yang tu dia sembunyi bawa. Oh, dahsyat loh. Sebab apa? Dia tak sisi tak nampak, orang pun tak nampak. Betul tak? Dia sanggup sembunyi bawa itu overbin. Sampai tahap macam tu. See? Amazing. Itu sebab kenapa dia orang buat macam tu. Sebab dia tetap kenapa nak balik kerja. Dia ingat nak apa? Duit saja mah, nak gaji saja. Right? So, dia balik kerja, dia tak kerja lah. Right? Macam tu. So, that's why kita kena cari kerja yang makna kerja yang sebenar. Kalau tidak, kita mana tahu nanti kita bersesat juga. Okay? Right. Jadi, tengok sikap kerja hina murni. Sama ada kita boleh mempunyai kerja yang layak untuk sepanjang hidup. Ia adalah berkaitan dengan sama ada kita boleh berasa gembira atau tidak. Means what? Kita kerja kena rasa happy lah. Kalau you tak happy, you hari-hari balik you stress mah. Jadi stress macam tadi yang saya sebut tadi lah, sembunyi bawa overbin. Sebab you tak seronok kerja, you kerja saja rasa stress. So that's why kalau nak kerja di satu tempat kerja yang boleh agak masa agak panjang, you have to feel happy. Not only happy always, but happy every day. Betul tak? Nak balik kerja happy. Dia rasa macam ni lah balik company. Tak berani jawab pun. Happy. Sebelum you balik company, selepas bekerja. Bukan selepas kerja, selepas tu bangun tidur, you ada apa tak? Itu semangat yang berkobar-kobar untuk balik kerja tak? Ada. Ataupun dah turun itu katil pun macam
Berat. Jadi that's why kita feel happy first. Cari itu gembira dekat mana. Alright. Petang ini kita akan cari ini. Boleh. Kita mesti mencari makna kerja yang sebenar. Okay. Jadi baru kita tak stres. Kenapa dia lompat? Okay. Lagi ya. Kerja itu adalah amalan terbaik. Kerja keras di hari boleh membentuk pribadi mulia dan mencapai kehidupan yang bahagia. Alright. And tidak kira apa jenis pekerjaan asal kita abdikan diri padanya, kita akan yang saya nak cerita ini abdikan diri itu benda tu kan. Okey. Ya. Sekali lagi nanti nak beri makan. Ini kali 20 makan. Soalan saya ini. %? Dengan 100%. Okay. So soalan saya ialah, adakah ia sama ke lain? So jawapan kamu lain. Apa yang lain? You jangan cakap saya ini 2 digit, ini 3 digit. Nah, tak mau. Ini 3 angka, ini 2 angka, tak mau. Ini kurang 1%, tak mau. Tak mau jawab, saya tak mau jawapan dari segi angka. Saya nak jawapan dari makna. Jadi kalau jika sama, apa yang sama lah. Lain, apa yang lain. Okay lah. Kak. Bagi saya lah 99% tu boleh je untuk semua orang kerja ikut dia punya rules, regulation, apa yang patut dia buat. Tapi 100% tu mana dia punya inisiatif untuk belajar atau berkembangkan diri dan company. Jadi sama ke lain? So maksud saya lain. Lain lah. Sebab you boleh kerja tapi you tak akan develop kalau you tak nak develop. Okay. Okay, nice bang. 100% normal kesempurnaan, 90% almost sempurna tapi bukan sempurna. Lain lah. Lain. Okay. Sempurna dan tidak sempurna. Okay. 100% adalah sepenuh hati. Sepenuh hati. 99? Masih ada lagi yang boleh diperbaiki lagi. Okay, good. Right. Hampir sempurna 99%. 100% sempurna. Sempurna 100%. Okay. 100% ni dia bekerja dengan sepenuh hati dia. Okay, sepenuh hati. Rumah sampai kerja. 90% ni ada benda yang pada dia kurang memuaskan pada dia. Okay. Masih ada keraguan lah. Okay, keyakinan yang berlainan. Okay, boleh? Okey, 90% ini untuk teguran dan semangat kita untuk lebih mencapaikan target Okey. 100%. Okay, semangat lah Pada saya 99% dengan 100% sama. Sama. Sebab kalau dalam grade, kalau dia A, dia tetap A. Oh, A lah. Bahagian A. Okay. Boleh. Boleh. Okey, pada saya ni 99% dengan 100% ni pada saya dia sama. Sama. Okay. Dia bergantung pada individu tu. Dia macam contoh dia ada masalah dia hadapi, macam contoh dia ada projek kan, projek dia tak jadi. Mungkin dia nak datang kerja, dia takut nak hadapi bos tu, dia rasa 90% macam mungkin aku kena maki tu, aku dah bagi kerja. So pada saya 99% dengan 100% tu saya ikut. Okay, good. Okay, right. Bagi saya punya point of view ini macam. Bagi saya dia lain. Okay. Dia lain dari segi apa? Capai. Bagi saya 100% ni min capai. Contoh, target you set tadi 1,800, 2,000. Alright, contoh saya ambil 2,000 lah, senang sikit. You set target 2,000. You capai, ini capai 1990. Ini capai 2,000. So 1990 capai tak? Tak capai kan? Hanya 2,000 dia capai. Jadi bagi saya, ini dia terdiri daripada dua kumpulan, dua grup. Satu grup capai, satu grup tak capai. Alright. So actually you nampak 99%, tapi dia satu grup. Satu grup dari mana? 1% hingga 99%. Ini grup kita panggil dia atau saya panggil dia grup yang tak capai target. Betul tak? Alright. So actually
Kita kena pegang konsep ini, abdikan diri. Kalau kita buat sesuatu kerja, kita nak buat sesuatu, biarlah apa? 100%. Kalau kita buat sesuatu hanya 99%, nasihat saya ialah jangan start kerja itu. Sebab sampai akhir you tak akan capai. So kalau kita buat sesuatu yang kita sudah tahu akhirnya atau penghujungnya, keputusan dia tak akan capai, baik jangan start. Sebab apa? Bazir masa saja. Right? Contoh, kalau dalam kerja, kalau kerja yang anda buat sekarang, you tak boleh 100%, nasihat saya tukar satu jawatan. Kalau you dalam account, katakanlah you contoh you buat account, you tak boleh 100%. Kalau you rasa you buat sales boleh 100%, pergilah sales. Right? Kalau you sales, you rasa you tak boleh 100%. You rasa you pergi itu apa? Contoh warehouse, you boleh 100%. Just go to warehouse lah. Okay? So kalau contoh satu lagi, kalau company ini, you semua jawatan you pergi cari pun tak boleh 100%, nasihat saya buka company. Ya, kalau you bos ada, saya tetap cakap benda yang sama. Saya pun selalu tegur staff saya macam tu memang. Nak buat sesuatu kerja, ya 100%. You tak nak buat, jangan start kerja itu. Sebab apa? You sampai bila-bila nanti you tak akan berjaya kan. Kalau startkan ini. Alright? So ini satu konsep yang begitu penting sekali. So that's why kalau nak buat sesuatu, biar 100%. Always 100%. And only 100%. And then you kalau fokus 100%, you akan dapat capai keputusan yang cemerlang dalam masa singkat saja. Nanti saya akan beritahu satu cerita tentang Indra Muri dan saya. Right? Kalau you 199%, you tak akan capainya. You pun tak akan ada pencapaian yang cemerlang. You sia-sia masa saja lah. Right? So nak buat sesuatu, biar 100%. Okay? Ini maksud dia abdikan diri. Alright? Okay Okey. Ya, saya teruskan. Dalam topik ini ada 4 aspek yang penting yang kita akan belajar. Satu, usaha. Kedua, jatuh cinta pada kerja. Ketiga, menghasil kreativiti. Keempat, mengasah fikiran. Demi topik ini saja, ini keempat kebaikan yang kita akan dapat belajar. Alright? First, kita tengok usaha. Segala proses yang dijalani akan menghadapi cabaran. Usaha sehingga terasa kepenatan, ia baru mulanya kerja yang sebenar. Apa maksudnya? Ina Muri beritahu kita, selalu kita kalau kerja penat saja, apa kita buat? Rehat loh. Betul. Letih, rehat. Penat, rehat. Betul. Tapi apa Ina Muri nak beritahu ialah, walaupun kita sudah terasa penat atau letih, kita tetap apa? Kenapa? Usaha lagi. Kenapa dia cakap begitu? Contoh sini saya rasa tadi Cikgu Lai ada tanya kebanyakan dari JB kan. So orang JB ada pergi gym. Gym. Ada pergi gym. Siapa ada pergi gym kan? Dah lama tak pergi. Okey. Maksudnya tak ada hobi Okay. Apa? Walaupun you tak pergi ataupun pernah pergi, it's okay, don't worry. Tak kira lah, itu gym center. Satu dunia dia gym center. Selalu ada slogan ini. Apa tu? No pain, no gain. Siapa nak jawab? No pain, no gain. Ya, no pain, no gain. 20 markah. Thank you. Okay. Apa maksud no pain, no gain? Tak sakit tak dapat. Siapa nak jawab? Ada markah ni, dapat. Sakit tak dapat. Tak sakit tak dapat. Okay, no pain, no gain. Tak sakit tak tumbuh, tak sakit tak dapat. Betul tak? Betul lah? Okay, kita tengok ayat ini yang no pain, no gain. Apa maksud dia? Contoh, sekarang kemampuan angkat berat saya, angkat besi, angkat berat, kemampuan saya 20 kg. 20 kg. So sekarang saya angkat 20. Boleh angkat ke tak boleh angkat? Boleh lah. Tak begitu susah, tak begitu senang. Betul lah, ngam-ngam saya. Betul-betul saya. Betul tak? Betul. So kalau kita cakap no pain, no gain, alright, nak jadi masa lebih kuat, nak angkat lebih berat ke lebih ringan? Lebih berat lah. So
So contoh dari 20 pergi 25. Mula-mula mesti tak boleh, tak jadi, betul tak? Sebab kemampuan hanya 20. Tapi saya berlatih setiap hari. Berlatih sampai satu hari terangkat, betul tak? Jadi saya sudah, jadi kemampuan saya sudah jadi 25. Betul tak? No pain no gain mah. Terus sekarang saya sudah gain mah. So nak gain, angkat lagi berat lagi. Mula-mula tak boleh angkat. Betul tak? Sakit sini, sakit sana. Okey, lepas tu berlatih satu hari 30 kg. Betul tak? Ini cara kita grow. Tapi keistimewaan manusia ialah kemampuan 20. Dia nak try 50. lebih senang 15, betul tak? Sekali try 15 senang ke susah? Sudah senang kok. Betul? Sudah senang, apa dia nak? Pandai kamu, lagi senang, pergi 10, betul tak? Sebelah tangan boleh angkat. Betul? Apa dia nak lagi? Pergi 5, betul tak? 5 senang tak? Senang kan? Lagi senang. Alright? Okay, bayangkan kalau kita sudah biasa ataupun sudah lama dekat 5 kg, tiba-tiba satu hari dah balik pada asal 20 kg. Mampu lagi tak? Kenapa tak mampu? Ya, sudah biasa. Jadi maksudnya apa? Kalau kita dalam kerja selalu nak buat benda yang senang, kemampuan yang kita ada sebelum itu semua hilang. Okay, lagi satu contoh. You ada lagi ada perasaannya. Siapa antara kamu pernah ambil bahagian dalam pertandingan olahraga masa sekolah? Sekarang mendengar tak kira. Ada olahraga 100 meter, 200 meter, lompat jauh, lompat tinggi, apa lah? Siapa pernah? Pernah? Ya, right. Angkat tinggi sikit weh. Soalan kedua, sekarang lagi kuat ke dulu lagi kuat? Dulu lagi kuat? Dulu you kecil Sekarang bukan lagi kuat Stamina mana? Dulu you paru-paru kecil. Sekarang paru-paru besar. Apa jadi? Dah lama tak praktis. Apa faktor usia? Apa kait dengan usia? That's why kalau kita dah sekian lama tak berlatih, kemampuan yang ada pada kita semua hilangnya. You jangan ingat you masih pandai lagi. Tak adanya. Alright? Okay, pagi tadi saya ada cerita saya suka dalam bidang sukan, betul tak? Selain bola baling, actually saya juga ambil bahagian dalam berenang. Alright? Actually masa sekolah menengah saya ambil banyak acara lah. Salah satu acara favorite saya ialah 400 meter freestyle. Alright? 400 freestyle saya merupakan nombor kedua negeri Johor. Alright? So saya masih ingat lah macam mana saya di-train. Alright? Saya di-train dengan cara ini dengan baik-baik Hari pertama saya masuk training pusat untuk wakil Kamala masa tu itu coach dia suruh kita semua turun kolam, warm up panaskan badan, berenang sejauh 1000 meter. Untuk warm up saja. Lepas 1000 meter baru kita start training yang sebenar. Itulah saya di-train dengan cara itu. So saya masih ingat pada hari pertama lepas training, saya balik rumah, ini dua tangan tak terangkat untuk nak cuci rambut. Penat, sakit. Train sampai tahap macam tu. Alright? So selepas tamat sekolah, saya pun jarang berenang Saya kerja pun jarang ada kolam berenang, kurang berenang. So sampai sekali-sekala lah ada berenang. So sebelum MCO 2019, saya ada kawan dari China. Okay, dia nak melancong ke Malaysia. Dia tanya saya, "Weh, you punya Malaysia mana ada gunung yang cantik dan pantai yang indah mana?" Saya cakap, "Kalau macam mau gunung, mau pantai, senang Sabah. Senang kita, betul tak? Pergi saja semua ada." So dia pun pergi lah, kita pun pergi.
First day hari pertama kita check in hotel. Hotel itu ada satu kolam renang bersaiz Olimpik. Alright. So kawan saya dari China, dia pun jemput saya, dia cakap, "Oi, nanti kita berlaman renang kan?" Okay. Saya tanya dia, "Berapa jauh nak renang?" "You nak bertanding?" Dia cakap 100 meter. Alah, 100 meter apa benda bagi saya, oi. Dulu saya pun warm up pun 1000 meter sudah, betul tak? Apalah 100 meter, oi, pergi balik. Betul. So, okay loh. On lah, nak lawan dengan dia. So 3, 2, 1, whistle tiup. Zoom, zoom, zoom. Betul tak? Agak-agak siapa menang? Weh, itu orang Cina je. Kita support orang Malaysia lah. Lama dah tak pernah kan? Dia yang menang. Okay. Saya tak sangka saya sampai 50 meter, saya sudah apa? Tercungak-cungak dah. Sudah hampir mati ya weh. You see? Dulu bapa pandai berenang. Sampai sekarang tak boleh habis 400 meter. Tak boleh habis 1 meter. Tak sangka semua teknik, semua skill, semua lupa. Ayo, nasib terapung lagi dah, tak tenggelam. Yang tahu itu tinggal tu saja. Yang lain semua tak ada. Right? So, sekarang saya train balik lah. So, sekarang okey lah. Sekarang 200 meter, 300 meter is okey lah. Right? Tapi tak selaju dulu lah. Sebab apa? Tak berlatih. So, that's why di tempat kerja, abang kakak jangan selalu nak buat kerja senang, faham tak? Kita selalu cakap, kerja untuk apa? Dapat pengalaman baru. Masalahnya, mana datang pengalaman baru? Buat benda yang sama ke? Buat benda yang lain? Buat benda yang lain lah. Buat benda yang lagi mencabar. Dengan itu baru dapat belajar lebih ataupun dapat pengalaman yang lain. Kalau setiap hari buat benda yang sama, mana datang pengalaman baru, woi? Tak ada dia. Alright? So jangan selalu di tempat kerja mau buat kerja senang, faham tak? Sebab dia jadi kita lemah, makin lemah. Okay? Alright? Ya, ini maksud dia. Usaha sehingga terasa kepenatan, dia baru mulanya kerja yang sebenar. Contoh admin. Admin contoh 1 bulan contoh, you boleh key in 200 invoice. Contoh lah. You nak tingkat kan senang mah. Bulan depan dari 200 jadi 210. Contohnya. 1 bulan lagi 220. Macam tu lah. Alright, cabar limit kita. Di mana limit kita, cabar dia. Lalu kita ada peningkatan. Macam gym lah, sama mah, betul tak? No pain no gain lah. Di kerja pun sama mah, no pain no gain. Bukan saja dekat gym. Alright? Ya, ini maksud dia. Usaha. Tanpa usaha gigih, segala kejayaan syarikat atau kejayaan diri tidak akan berpanjangan. Dengan kegigihan diri saja perniagaan syarikat akan dapat berjalan dengan lancar. Ini cerita saya nak beritahu. Di tempat kerja, you lebih suka kerja dengan orang yang lebih rajin ke kurang rajin? Are you sure? Are you sure? Orang rajin tak buat you stress. Dia stres membantu. Masa sekolah, kita lebih suka berkawan dengan orang yang rajin belajar ke kurang rajin belajar? Fikir betul. Itu orang selalu rajin belajar dia satu kelompok dia. Betul lah. Kita ni kurang rajin dia kelompok besar dia selalu. Sebab apa? Tak stres sangat, betul tak? Kalau selalu kawan dengan dia pergi mana-mana bawa buku, pergi mana-mana bawa buku, betul tak? Kita ni pergi mana-mana main sini. Betul. Jadi di tempat kerja actually pun sama lah. Jadi ramai orang lebih suka kawan dengan orang yang kurang usaha, tak stres sangat. Alright? Okay. Apa pernah terjadi pada Ina Muri? Saya nak cerita sekarang ni Pada zaman 50-an, 1950-an, Ina Muri masa tu dia tamat pengajian tinggi. Alright? So masa tu juga baru lepas Perang Dunia Kedua, tak lama. Alright? Agak-agak masa tu senang dapat kerja ke susah dapat kerja? Susah dapat kerja. So, memang dia susah dapat kerja. Lepas tamat pengajian tinggi, selama 1 tahun penat dia cari kerja,
tak dapat. Tak ada orang nak ambil dia. So tiba-tiba satu hari ya, di tepi jalan, dia jalan-jalan, dia terserempak dengan cikgu dia ataupun pencara dia lah. So cikgu dia tanya dia, Ina Muri, mana kerja sekarang ah? Ina Muri cakap, tak ada. Cikgu dulu berhadap, wah, selama 1 tahun ni tak ada pergi cari kerja lah. Ina Muri cakap, ada. Wah, saya cari, tak ada orang nak ambil saya, tak dapat kerja. So cikgu dia pun kesian sama dia lah. Dia pun cakap Ina Muri, saya ada seorang kawan, dia ada satu kilang pembuat seramik canggih. Dia nak cari engineer. You nak pergi cuba tak? Kata Ina Muri, kau pergi tak? Pergi tak? Kenapa pergi? Tak ada kerja asal, ada orang nak ambil, pergi saja lah. So dia pun sama, dia pun mindset sama, dia pun pergi. Dia pergi, dia dapat kerja. Dapat kerja, dia diagih kepada R&D department. Okay? Dia masuk R&D department itu, dia ternampak 7 senior dia. Jadi masuk tu department itu termasuk dia 8 orang lah. Right? So, apa yang dia nampak ialah ke-7 senior itu, dia tak buat kerja betul-betul. Selalu duduk sembang kosong. And then selalu gosip, selalu komplain. Komplain pasal apa? Ini kilang selalu bayar gaji lewat. Ini kilang business no good, bayar gaji lewat. So dia pun tak bersemangat nak kerja lah. Right? So 1 bulan demi 1 bulan, senior dia seorang demi seorang resign sehingga bulan ketiga Ina Muri kerja. Di department itu tinggal 2 orang, Ina Muri dan seorang senior. Alright. So tiba-tiba satu hari itu senior dia pujuk, itu apa? Jemput tu Ina Muri, Ina Muri, baik kita resign sini nak, tak mau kerja sini nak. Alright, you tengok sini pun tak ada kerja. Ina Muri ada perasaan yang sama juga, tapi dia lebih bimbang. Dia bimbang pasal apa? Kalau resign, mana nak cari kerja lagi? Betul tak? Kalau dia tanya senior, kalau resign tak boleh, sekarang resign yang susah mau cari kerja. Itu senior dia pujuk dia, don't worry, kita resign sini, kita sama-sama pergi minta jadi askar reserve. Alright? So kalau cari askar reserve, ada gaji mah, betul tak? Ada tempat tinggal, ada makan, semua ada. Alright? Ina Muri fikir-fikir, betul juga? Setuju? Alright, so biar kita resign. Tetapi masa tu, kalau nak minta jadi askar reserve, kita kena serahkan ataupun bagi dokumen yang sepenuhnya. Salah satu dokumen ialah CJ lahir ataupun CJ beranak. Alright? Selalu CJ lahir mana simpan? Rumah. Dia ada bawa, siapa ada bawa? Tak bawa. Okay, you punya CJ beranak bentuk apa macam ya? A4 ke A5? A4 lah, A5 separuh A4 lah. Panjangnya. Panjangnya lah. Saya tengok ini muka tahu panjangnya lah. Yang itu bongsu baru A4 nya. Betul, yang lain lah A4. A5 tak berani mengaku. You punya warna apa Mia? Apa warna? You punya CJ lahir? Hijau. Itu tulisan hijau lah. Tulisan hijau, betul? Apa warna hijau ni? Itu kertas hijau Mia? Saya tak pernah tengok. Ya tak? Bukan itu kertas putih, itu tulisan hijau ni? Itu hijau terus ah? Diploma baru. Tulisan hitam. Okey. Saya tak pernah tengok itu yang hijau kan. Alright, saya biar tulisan hijau. Okey, tulis dengan pen dia, kan? Sama lah, kita umur pun tak jauh beza mah. Alah, taklah mengaku pula. Okay. So sekarang anak punya pada A4 mah. So Ina Muri, dia juga simpan rumah, dia minta dari family dia, okay, CJ lahir. Tiba-tiba abang dia terdengar Ina Muri nak ambil CJ lahir. Dia pun tanya Ina Muri, dia ambil ni untuk apa? Ina Muri cakap, saya nak resign and then saya nak pergi minta jadi askar reserve. Alright? Abang dia terdengar ini kan, lepas tu berasa begitu marah sekali. Dia marah. Ina Muri dia cakap, you punya otak jenis apa? Kita ni keluarga miskin. You seorang yang pandai belajar. Kita ni semua susah payah, semua simpan duit banyak untuk you pergi belajar pengajian tinggi. Lepas you tamat,
Sekolah you tak mau buat kerja betul-betul, you nak pergi cari mati ya? Tak boleh. Dia tak nak bagi dia. Abang Ira tak mau bagi dia. So, jadi Ina Muri tak boleh resign. Alright? So sekarang masalah dia, senior dia resign, tinggal dia seorang junior dalam department itu. Right? So masa tu actually dia pun sesat, dia pun tak tahu apa dia nak buat. Sebab sebelum ini dia tak tahu, tak ada orang ajar dia macam mana nak buatkan itu seramik canggih. Alright? So dia langsung tak tahu. Dan masa itu dia fikir, dia buat satu keputusan. Mulai saat ini saya nak buat kerja dengan betul-betul fokus. Saya tak mau diganggu oleh siapa-siapa. Apa yang berlaku dekat luar, biar. Saya hanya nak fokus pada kerja saya. Dan dia buat satu keputusan juga, ambil tilam, bantal, selimut dia semua masuk dalam bilik mama. Dia makan dalam bilik mama, tidur dalam bilik mama. Right? Dari tak tahu, dia pergi tanya orang yang tahu. Ataupun dia pergi perpustakaan untuk cari jawapan. Macam mana nak buat seramik canggih. Right? And then apa yang berlaku setelah beliau fokus 6 bulan 100% dalam kerja dia, dia dapat hasilkan satu seramik canggih yang masa tu seramik canggih tersebut dipakai dalam TV hitam putih. And then seramik begini masa itu hanya dapat dihasilkan oleh Amerika Syarikat. Sehingga sampai Ina Muri dia ciptalah benda yang sama dengan harga jauh lebih murah daripada Amerika Syarikat, iaitu 50% lebih murah daripada Amerika Syarikat. Bayangkan dia punya apa? Dia punya sales banyak tak? Banyak lah, dia jual satu dunia, betul tak? So, you pun TV hitam putih tahu lah kan? Sampai cerita banyak kan? Itu barang besar kan? Ada pintu kan? Ada ah? Tahu ah? Itu hitam putih. You punya TV hitam putih ada remote control kan? Ada ni? Rumah saya ada kan? Remote control. Itu mahal kan? Hah? Mahal lah. Tak ada mahal, harga sama saya. Kalau dulu punya tekan button aja. Tekan button lah. Tapi saya yang pergi tekan lah. Saya yang jadi remote control tu. Kalau bapak saya, pergi tekan tu. Cepat sikit, slow sikit lah. Alright. So, seram tersebut telah selamatkan satu kilang. Alright. Dia seorang saja. Sebelum ini 8 orang tak jadi buat. Tapi satu orang saja boleh buat. Kenapa? Fokus 100%. 6 bulan saja. Actually, ini perkara macam ini pernah berlaku pada saya juga. Saya tengok lalu lukis dekat mana. Ya, tak apalah. Okay, tak lalu. Masa tu saya masuk kerja, saya masih ingat kerja pertama saya. Actually saya hanya pernah kerja dengan satu company saja. Itu company saya kerja selama 12 tahun. Okay, lepas tu saya start company saya sendiri lah. Macam tu. So, saya masih ingat saya masuk kerja tahun 93 bulan November. Saya masuk saja, itu company ada satu papan. Dia whiteboard. Dia buat macam ni. Dia buat ranking. Ranking itu ranking tahunan. Saya masuk kerja itu company yang ada 33 salesman. Termasuk saya lah. So saya masuk saja, dia suruh saya pergi itu whiteboard lah, tuliskan nama saya. Saya masih ingat, saya ke 33 lah. Alright, Eric. Ini ranking kan, dia ranking ikut total sales tahunan. So sales saya kosong lah. Betul. So itu top sales itu top sales nombor 1 sudah 500 lebih set. Okay, ada 400 lebih. Nombor kedua, yang ketiga, saya ke 33. Alright, macam tu lah. So lepas tu 2 bulan kemudian masuk tahun 94 kan. Sama ranking apa, betul tak? Semua start dari kosong, betul tak? Okay, senior junior semua kosong lah. Saya pun kosong lah, tapi saya tetap dekat 33 lah. Sebab saya paling junior lah masa tu. Alright, saya masih ingat ini 1 hari bulan. Alright, 4 bulan kemudian saya dari ranking ini ini semua senior, ada yang sudah kerja 2-3 tahun, ada yang 4-5 tahun. Alright.
4 bulan kemudian saya dari 33 telah sampai nombor 5. 4 bulan tu. Saya mendahului kebanyakan senior saya. So sekarang saya nak tanya kamu, adakah saya lebih pandai dari senior saya? Saya lebih berpengalaman dari mereka tak? Jadi kenapa saya boleh mendahului mereka? Ya. Macam mana saya mendahului? Senang saja. Dia balik kerja pukul 6, saya balik kerja pukul 8, 9 malam. Hari Ahad dia cuti, hari Ahad saya kerja. Hari public holiday dia cuti, saya tetap kerja. Macam tu. Saya hanya dengan usaha saja 4 bulan saya jadi nombor 5. Lepas itu saya sudah sakit masa itulah saya berhasrat sebab saya sudah nombor 5 kan. Saya berhasrat dalam tahun 94 saya nak jadi top 3. Sekurang-kurangnya lah, saya memang berhasrat macam itu. Tetapi sampai bulan 4 saja April, saya telah tidak boleh ambil bahagian dalam pertandingan ini. Sebab apa? Saya dipromot jadi supervisor 4 bulan. Saya memecah rekod promotion paling cepat dalam company itu sampai hari ini. Itu company sudah 30 tahun lah. Dia tak pernah ada seorang dipromot dalam masa 4 bulan. You get what I mean? Jadi maksudnya apa? Actually semua orang boleh ni. Kita tak Ina boleh 6 bulan. Dia boleh cipta satu benda yang luar satu dunia. Saya hanya 4 bulan, saya boleh capai ini. Alright? Selalu yang masalah kita ya, kita tak fokus 100%. Macam senior saya lah. Dia balik kerja saja lah, faham tak? Of course sales lah, dia cari duit. Duit cukup, dia berhenti lah. Bagi saya tidak mah. Saya nak top 3. So saya all the way fight lah. Setiap hari fight, setiap masa fight lah. Macam tu. Alright? So perlu apa? Usaha. So jangan pandang kegigihan diri. Jangan pandang rendah. Jangan ingat dalam company saya seorang ini usaha tak berguna lah. Kita selalu dipengaruhi orang yang kurang usaha. Lepas tu kita jadi orang yang kurang usaha pula. Alright? Padahal kita harus jadi orang yang usaha mempengaruhi orang yang kurang usaha. Alright? Okay. Contoh agak-agak lah orang yang kerja dengan saya, dia usaha ke tak usaha? Kenapa? Kalau nak kerja dengan saya, dia kurang usaha, sorry lah, dia tak akan kerja lama dengan saya. Dia tak dapat kerja lama dengan saya. Sebab saya akan tegur dia, please lah, dia pergi tempat lain lah. Sebab apa? Dia buang masa saya. Okay, nak buat benda, buat betul-betul. Tak nak usaha, pergi cari satu kerja yang boleh usaha memang lagi bagus kan? Ibu bagus, saya pun bagus. Alright? Jadi company kita dapat capai satu sales yang agak boleh tahan dengan tenaga kerja yang tak begitu banyak. Alright? Okay? Ya, usaha. Okay, lain. Sanggup cuba setiap masa. Tidak kira zaman, tidak kira dalam bapa ekonomi, selagi kita sanggup cuba dan usaha akan dapat atasi apa dua kesukaran. Sekarang ekonomi baik ke tak baik? Baik. Tak baik ya? Okay. Ekonomi tak baik, contoh perlu usaha tak? Perlu. Ekonomi bagus, perlu usaha tak? Perlu. That's why jangan kaitkan usaha kita dengan keadaan ekonomi. Alright, selalu kita kedai kopi lah, kedai Mama Ayu dulu saya dengar pasti dengar macam mana? Alah, sekarang lembab lah ekonomi. Bagi saya lembab is lembab lah, tapi lembab tetap perlu apa? Usaha. Bukan maksud dia lembab kita pun ikut lembab lah, betul tak? Alright, you tengoklah, tak kira lah actually, walaupun itu ekonomi naik, tetap ada orang yang susah ni. Betul tak? Ekonomi lembab, masih ada orang yang buat dengan baik ni, betul tak? Saya bagi satu contoh saya bukan nak tunjuk apa, tapi saya nak bagi contoh. Actually ramai orang kata ekonomi tahun ini tak begitu bagus. Of course ini keadaan yang sebenar. Alright? Sebab ada dealer-dealer saya, dia orang punya bisnes merosot sebanyak 20%, 30%.
Yang teruk 50% ada. Tapi you tahu tak? Saya, bagian saya, tahun ini actually saya aim saya nak tumbuh sebanyak 50%. Tetapi oleh keadaan ekonomi tak begitu baik. Sekarang saya tahun ini ya, kalau tak silap saya akan dapat tumbuh 30%. Saya tetap grow. Macam mana saya boleh grow? Agak-agak cari jalan, cari idea, usaha. Alright? Masih boleh tumbuh, masih boleh grow. Siapa cakap tak boleh? Boleh. Alright? Tapi of course kita kena usaha lebih maksud saya, faham tak? Baru dapat capai pencapaian ini. Kalau tidak, itu tak akan capai. Alright? So jangan kaitkan usaha kita dengan ekonomi ya. Kepentingan kerja bukan sahaja terletak pada kerja prestasi, malah kepada memperbaiki pemikiran dan kepribadian diri. Okay? Dengan kerja boleh mengasah pikiran. Ini nanti kita akan cerita lebih tentang ini. Alright? Okay. Selama 50 tahun saya sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan. Selain daripada berusaha, tiada apa yang boleh mendapati tanpa usaha bersungguh-sungguh. You tengok 50 tahun. Orang tua ini, orang yang berjaya, dia sudah berusaha 50 tahun. Abang kakak berapa tahun you sudah usaha? That's why jangan selalu nak relax. Faham tak? Orang yang berjaya tetap masih berusaha. Alright? So tak ada benda yang senang ni lah. Tetap kena usaha. Alright? Contoh. Tuan Mahathir tahu kan? Tuan Mahathir umur apa? Berapa? 93? Di mana satu Tun weh? Ya, 98. Dia usaha lagi tak? Dia usaha lagi Kita pertama cerita pasal politik lah. Kita cerita pasal semangat dia. Alright? Dia tetap usaha lagi Dia mau lagi fight sekarang. Betul? Ini parti dia tak boleh, dia ambil parti lain. Itu semangat dia lah. Alright, walaupun kalah Langkawi, tetap mau fight. See? 98 abang kakak. Alright, kita ni baru umur berapa ni weh? Kita dah nak fikir apa? Bila nak pencen ni Jangan fikir pencen. You tahu pencen bagi saya, dia bersamaan apa tak? Pencen bersamaan apa? Tak adalah pencen saja mati ni. Salah teruk sangat tu. Pencen bersama apa? Free? Bagi saya pencen bersamaan tunggu mati. Kalau mati lagi tunggu saya. Sebab sebelum ini saya memang pernah fikir macam bila saya nak pencen sebelum inilah. Tapi setelah MCO saya tak berani fikir lagi. Sebab apa? Masa tu kita dikurung dalam rumah, ingat lagi Alright? Itu hari pertama dikurung seronok Saya kerja kan, satu dunia tak ada satu Malaysia tak kerja kan. Seronok kan? Hari kedua kurung macam sikit tak betul. Hari ketiga kurung ni bila nak buka balik ni betul? Hari keempat apa surat saja saya buat saja. Apa surat boleh buat, saya keluar dari rumah, saya minta semua orang tolong saya buat. Kenapa? Tak boleh tahan lagi, tahu tak? Duduk rumah lama-lama. You tahu saya pernah macam mana tahu? Saya ada, sebab kita ada buat live commerce Live commerce dia dianggap sebagai essential. So saya ada surat company tau, betul tak? Alright? You tahu apa saya buat tak? Saya pegang itu surat sebab bosan sangat tau, dikurung lama, tak boleh tahan tau. Saya habis surat itu, saya bawa kereta tau. Sampai mana tau? Dari Kuala Lumpur sampai Ipoh. Sebab apa? Kurung lama tau tak? Saya ingat pergi Ipoh cari kawan, faham tak? Alright? Sebab KL takut banyak blue block, betul tak? So pergi tempat kecil lah, pergi Ipoh. Banyak blok saya lalui tau. Tapi saya ada surat of course, saya boleh travel. Masalahnya, saya sampai Ipoh, saya baru perasan
Ipoh pun tak ada orang. You tak fikir mah, masa tu mak tak fikir mah hanya apa? Dah keluar dah, mak keluar, tak boleh tahan dikurung lagi, tak boleh tahan lagi, betul tak? Sampai ibu boleh tahu mana boleh pergi rumah orang weh. Betul? Tak boleh mah. Macam mana? Patah balik lagi. So lepas MCO saya sudah takut pencet tau. Takut, memang takut. Oh tak boleh. Saya pun kena COVID 2 kali. Alright. Kali pertama dikurung 10 hari. Kurung dalam satu bilik. Sudah mau jadi orang gila tau tak? Tidur, bangun, makan, itu tak tahu masa sudah. Tak erti masa, tak erti itu siang malam sudah tak langsung tak tahu. Alright. Saya takut, so sekarang tak boleh. Jangan cerita pencet lagi. Saya dengar ini ayat saja saya sudah takut. Fobia atau fobia? Cakap pencet saya terus fobia. Apa teringat MCO. Right? So usaha usaha. You tak takut main di kurung rumah? Takut. Ha? Takut kan? You rasa apa? Tak macam mana kan? Pergi depan dapur tak tahu apa nak buat. Masa. Betul lah. 3 bulan tu. Mana boleh tahan? Saya pun tak tahan. Alright. Itu tu tak boleh pencet kena usaha selalu. Okay. Kenapa perlu usaha? Dia satu kewajipan untuk semua kehidupan. Semua kehidupan di dunia kerja keras untuk teruskan kehidupan masing-masing. Semua kehidupan usaha, tetap usahanya. Orang lain kata bahawa strategi perniagaan yang paling penting ialah teknik pengurusan. Walau bagaimanapun saya percaya bahawa selain daripada berusaha, tiada jalan mudah untuk mencapai kejayaan. Maksudnya, contohlah you belajar sini. Lepas belajar perlu usaha tak? Perlu usaha. Bukan cakap you belajar saja you sudah boleh berjaya. Tak ada. Perlu buat. Perlu praktis, perlu usaha. Alright. Kawan saya businessman, selalu dia suka pergi belajar taktik perniagaan. Oh ini apa? Strategi pemasaran, strategi jualan, strategi ini, strategi itu. Saya tahu ini strategi dia satu tools atau alat yang penting. Alright. Tetapi lepas belajar perlu buat tak? Perlu buat mah. Tak kira apa jenis strategi you belajar, kita kena buat mah. Bukan cakap you pergi belajar strategi supaya boleh jadi pandai mah. Tak boleh mah. Kena buat. Belajar leadership boleh jadi leader. Tak boleh mah, belajar leadership balik, praktis lah. Alright. Belajar strategi pemasaran, balik saja sudah jadi marketing profesional. Tak ada namanya, betul tak? Praktis lah. So, maksudnya apa? Asal usaha. Itu asal kepada segala-galanya. Alright. You bukan you datang sini saja, duduk macam ni dengar-dengar, oh sudah pandai oh. Tak ada namanya. Kena praktis. Itu 6 prinsip kena praktisnya. Alright. Okay, so usaha. Apabila kaya atau capai prestasi yang cemerlang, terus menjadi malas. Inginkan keselesaan. Hanya manusia mempunyai pemikiran yang segini. Maksud saya tadi lah, selalu nak buat kerja senang. Manusia nak cari kerja senang. Sudah senang, nak senang lagi. Alright. Okay, lain. Ni kedai mau buka sekali lagi. 20 maka diberi. Apa ni? Rumput. Okey. Siapa nak jual? Boleh hidup walaupun kawasan batu. Oh, okey. Okay, good. Lepas Pokok celak batu pun boleh hidup. okey. Okey, pokok usaha. Lagi. Siapa nak jual 20 maka? Come on. Mana-mana boleh hidup. Walaupun dalam keadaan sempit, kena usaha gitu untuk hidup. Alright, lagi. Hidup walaupun terus dalam keadaan susah. Okey. Ya, lain. Siapa apa nama lagi? Saya sawi. Sawi. You jual sayur ya? You tahu sawi? Okey. Lagi. Walaupun susah. Okey. Tak hidup. Lain. Ya, okey lah. Okey. So, actually ini tumbuhan apa saya pun tak tahu lah. Yang saya dah tunjuk ialah apa yang cakap tadi. Ini tempat sesuai untuk dia tumbuh lah. Tapi dia usaha lah. Kan? Walaupun celah-celah batu, dia tetap usaha. Jadi actually kita pun tahu lah itu pokok. Kalau kita tebang kasih botak, right? Pokok 1 tahun kemudian apa jadi?
Tumbuh balik. Mungkin mana tahu lagi besar lagi. Alright, lagi besar pokok, lagi banyak cabang. Jadi pokok itu usaha tak? Usaha kan. So itu rumput pun sama, betul tak? Itu rumput musim kering, musim kemarau. Apa jadi? Itu rumput dia kering, mati mungkin Tapi lepas hujan dia tumbuh balik. Jadi itu rumput usaha tak? Tengok pokok, rumput semua usaha. Alright. So lain hari kalau you terasa ada malas, you pergi tanya itu pokok. Pokok you ada usaha. Itu pokok pun erti usaha. Kita ni yang tahu malas. Malu kita. Alright. So that's why perlu apa? Segala kehidupan tumbuh-tumbuhan dalam dunia ini semua selalu berusaha. Alright. Okay, tengok ni ini. Mana dekat mana? Bunga dalam Batu. Dalam pokok. ya. Batu lah. Ini jangan lain. Tetap boleh tumbuh ni. Simen. Tengok. Alright. Okay, ni sama juga. Alright. Ini dekat mana ni? Landasan kereta api. Alright. Semua kehidupan macam tu berusaha untuk hidup. So that's why kita jangan nak jadi malas. Tak ada alasan untuk kita malas. Alright, kita selalu tingkatkan usaha. Tanpa kira kemerosotan ekonomi, tidak kira terus kita teruskan usaha. Gigi ia ada satu-satu kepastian bagi semua individu untuk terus hidup dan maju. Kalau nak maju, usaha. Alright, ini dia. So nanti saya nak beli makan. Ini siapa? Robert Quick. Tak mau makan? Robert Kwok dia tahu ke siapa? Nama company tak tahu. Nama company tak tahu. Tak tahu. Robert Kwok tak tahu. Berjaya Group. Bukan Berjaya Group. Bukan. Itu jawapan salah, tak ada makan. Tak tahu. Saya beri tahu satu lah. Okay, of course dia kilang gula yang begitu besar lah. Salah satu business hotel. Apa tu? Ya, Shangri-La. Ini tahu kan nama? Shangri-La. Alright. Dia juga penjual minyak masak terbesar di dunia. Yaitu di China lah, minyak masak. Alright. So banyak bisnes dia. Dia bukan ini saja, property ada banyak lagi. Okay, usaha tak? Dia usaha tak? Sejak kalau you baca apa story dia sejak apa muda dia sudah begitu berusaha. Alright. Seterusnya ini siapa? Ni orang buat apa ni? Apa? Basketball ya. Michael Jordan usaha tak? You pergi tengok satu movie lah kalau nak tahu tentang dia. A. Jordan. Okay, A. Jordan. You pergi tengok A. Jordan. You tengok macam mana dia train Jadi dia train masa tu dia train, dia kena bola keranjang kan. Dia kena lontar itu bola keranjang masuk jaring sebanyak 1000 biji setiap hari. Ini cara dia train. Tak masuk tak kira, masuk baru kira. Itu yang buatkan dia begitu handal dalam bola keranjang. Tutup mata dia tahu macam mana itu. Dia masa memory sudah sampai sana satu tahap, tak perlu fikir ni. Alright. Okay. Seterusnya. Datuk Leto eh. Tangan kamu? Tak. Sudah jawab lah. Usaha tak? Dia memang usaha dari dulu, sejak dulu. Alright. Orang training 2 sesi. Sesi pertama 8 pagi hingga 11 pagi. Sesi kedua pukul 2 hingga 5. Kadang-kadang 3 hingga 6 lah macam tu. Alright. Pemain badminton negara dia train begini man. Cuma selalu sampai tempat training 5:30 pagi. Ya, 5:30 pagi dia jog. Lepas jog, orang datang ke lapangan. Itu pagi dia sudah sesi kedua. Alright, bagi orang sesi pertama. Itu yang buatkan dia handal lah, dia number 1. Alright. And pagi saja training pagi saja, sebelah pagi saja. Selalu
dia sudah tukar sebanyak 7 hingga 8 negara lagi. Basah semua. Dengar baik-baik ya. Tempat training dia orang ada aircon. Pun basah, uyup. Macam main hujan. Kenapa saya tahu? Sebab saya ada seorang kawan, dia kerja dalam FLN. Dulu dia orang menaja Chongwei 100 plus. Right? So 100 plus ada hantar wakil setiap hari untuk pergi siapkan 100 plus untuk Chongwei. Dia bagi tahu. Dia itu ni orang memang train gila dia. Itu. Okay. So usaha. Terusnya. Ini siapa? Jackie Chan. Apa dia buat? Dia pemain aktor, pelakon. Ya, dia pelakon. Usaha tak dia? Dia tahun ini dia ada satu movie baru lah. Ada kait dengan kuda dia. Alright. Dia sudah 60-an, 66 umur dia. Dia tetap kungfu lagi dalam movie itu. And then of course dia cedera. Right? Masa buat movie ni dia cedera. Right? Dia tak ada duit pencen ni agak-agak. Kenapa dia buat lagi? Ya, dia rasa gembira of course. And of course dia masih mau cabar buat sesuatu yang mencabar. Dia nak try lagi. Tengok berapa jauh boleh pergi. See? Orang yang berjaya, duit banyak, masih tetap usaha. Alright, seterusnya. Ini siapa? Tom Cruise apa dia buat? Pelakon. Acting. Betul tak? Apa dia buat? Baru-baru ni. Siapa dah tengok movie dia? Action. Ya. So, apa dia buat dalam movie tu? Jauh daripada klip ke bawah. Ya, dia bawa itu motor jam terjun daripada Gunung. ya, lepas tu baik terjun kan. Right. Dia tak ada duit kan? Dia sanggup nak bayarkan nyawa untuk dapat duit lagi ya? Sebab dia buat. Sebab dia Ya, bukan hero lah. Sebab dia apa? Dia masih mencabar sesuatu yang dia tahu untuk buat aksi itu dia telah train sebanyak 1000 kali. Untuk buat aksi itu 1000 kali dia train. You boleh tengok itu behind the scene lah. Dia ada cerita. Alright. Saya actually amal lah. Ni dia buat saya begitu kagum dia dengan dia. Kenapa dia memang gila dia. Sebelum ini Top Gun. Betul tak? Dia merupakan pembawa atau satu pilot untuk jet F-16 yang paling tua dalam dunia. Sebab untuk bawa jet fighter atau fighter jet, you kalau umur lebih 40-an sudah tak boleh dia. Sebab dia ada tekanan G. Tekanan G. Itu tekanan G dia akan buatkan kita pitam. Kalau kita badan kita tak boleh tahan kan, tak boleh lawan dengan itu tekanan G, kita boleh bawa pitam. Bahaya tak? Bahaya lah, of course. Itu berapa laju betul tak itu jet fighter. Pitam satu saat saja sudah tak tahu apa jadi sudah. Alright. So dia bawa jet ini 60-an umur dia. Tak senang tak? Alright, tak senang. Then some more dia bawa itu jet betul punya oi. Dia bukan bawa itu apa? Itu 3D punya tak ada. Dia bawa betul-betulnya. Ini senang kan nak bawa itu. Kita bawa motor laju sikit kita pun betul lah. Itu berapa laju ah. Betul? So dia ni tengok orang macam ni dia tetap apa? Usaha lagi. Lepas Top Gun Mission Impossible. Lepas ni tak tahu apa lagi. Alright? Dia tak ada duit pencen ni sama. Tak ada duit pencen, mau cari duit lagi ya? Banyak lagi, dia sudah banyak duit dah. Alright? Tapi tetap berusaha. Alright? Last. Ni siapa? Mark Zuckerberg. Siapa dia? Facebook. Usaha tak? Usaha. Orang muda ni memang usaha. 30-an sekarang tetap lagi usaha. Right? Okay, seterusnya. Ini siapa? You ada usaha? You ada usaha lain hari saya letak muka dulu. Saya cerita sama orang ini, orang saya kena jual baru dia usaha. Dia cakap dia usaha.
Alright, so that's why usaha lah, usaha. Jadi kan kita orang yang betul usaha. Okay? Okay, right. Boleh saya teruskan? Sekali lagi? Boleh ya? Sekali lagi. Satu topik yang satu apa? Tajuk yang tak begitu panjang sangat. Jatuh cinta pada lagi boleh lah. Jatuh cinta dengan kerja. Jika suka dengan kerja tersebut, betapa susah sekalipun anda tidak akan merasa. Okay? Seterusnya. Ini satu kerja yang saya paling benci. Apa kerja ni? Batu dekat mana? Airport mana? Satu. Ya. Baik. Batu panjang. Ini saya pergi musim cuti. Actually saya mau pergi overseas. Tiba-tiba saya tak perasan itu hari cuti. Alright. So saya sampai airport saja beratur panjang. Saya betul-betul saya ambil gambar ini lah. You tak nampak sangat actually. Actually ini queue saya kira lah lebih kurang 200. Sebab apa dia sampai depan, dia U-turn balik. Lepas tu pergi depan lagi, U-turn balik lagi. 4 baris U-turn. Okay. Beratur panjang itu satu hal. Kedua, agak-agak kita beratur panjang, itu counter buka semua ke tak buka semua? Pandai kamu ah. Dia tak buka semua kan? Tak buka. Nah, tak. Itu saya tak cakap, you cakap saja. Dia tak buka semua. Lepas tu, tiba-tiba apa jadi pada counter? Pandai kamu. Beratur-beratur letak satu, di counter close, betul tak? Betul? Lagi queue, lagi lama, betul tak? So, lepas queue sini mana queue lagi? Queue mana? Ya, itu check, betul tak? Security check. Kadang-kadang orang ramai pun beratur lama juga, betul tak? Lepas check security, mana lagi queue? Hah? Kaki mau claim. Hah? Gate. Queue dekat gate, betul tak? Queue dekat gate paling takut apa? Pandai. Siapa cakap tadi? Tak ada bakar. Delay, betul tak? Tunggu, keluar delay. Tak apa. Kadang-kadang cakap delay 1 jam, betul tak? Lepas 1 jam apa jadi? Pandai, delay lagi. Itu yang buat saya tak begitu suka lah. Right? Jadi sudah buat. Salah satu tugas saya ialah saya kena selalu pergi overseas. Sebab tugas saya dalam company, salah satu tugas ialah cari produk baru. So saya selalu kena travel. Actually saya kena travel juga hujung bulan ini, and then pertengahan bulan Disember. Alright, saya kena travel. So sebelum ini saya amat takut lah. Pergi airport sudah jadi satu fobia. You tahu fobia? Belum pergi saya sudah bosan. Sebab apa? Queue. Tak tahu berapa lama nak queue. Alright. Tapi dia tugas saya. Saya kena buat, betul tak? So saya cari jalan. Dari benda yang tak suka jadi benda yang suka. So apa saya buat? Suka ke? First class. Ni apa? Makan. Ni apa? Saya nak makan dekat mana? First class. Ini dalam Malaysia Golden Lodge. Satu, saya apa? Naik dan business class satu loh. Kedua, dia boleh kan naikkan itu apa? Dia punya enrich status. Dia ada silver, ada blue, ada silver, ada gold, ada platinum. Kalau sampai gold, boleh masuk juga. And then kalau you go, you boleh queue. You tak payah queue panjang lah. You boleh check in dekat business. Itu line. And then you naik kapal terbang pun naik dulu. Gitu lah. Tak payah queue lah. So setelah saya dekat ini, saya pergi lounge, makan minum semua free lah, of course. Okay? Saya dekat lounge. Dulu saya takut delay mah, betul tak? Sekarang dalam lounge, apa saya takut? Dia delay tak kait dengan saya. Delay saya nampak itu depan dia tulis delay. Alah, delay aja lah. Saya tetap dekat sini, betul tak? Delay aja lah, semua ada. Alright? Ada sekian lounge, dia ada bilik mandi dia. Alright? Ada sekian lounge, you bayar sikit, dia ada banyak jenis servis sebenarnya. Contoh gunting rambut, cuci rambut, massage. Saya pernah pergi lounge di dekat Changi Airport. Itu lounge, dia gym. Dia ada bilik gym. Lepas gym, pergi sauna. Lepas sauna mandi, baru naik flight. Seronok tak? Seronok lah. Tak seronok meh. Sekarang Changi Airport, dia ada 4 terminal.
4 terminal bermaksud dia ada 4 launches. Jadi sekali saya pergi, saya boleh pergi semua launch. Free. Seronok tak? Kalau pergi, kalau macam ni, you takut delay lagi tak? Takut lagi. So that's why enjoy lah. Alright, ada sekian launch. Ini di launch dekat mana? Ini dekat KLIA juga. Ini dekat itu satellite. You tahu KLIA ada satu hotel sama-sama express? Ada. Ini launch dalam sama-sama express. Okay. Ini dekat Guangzhou. Ini launch dekat Guangzhou. Okay, maka minum semua free. Saya suka ini coffee machine. Sebab saya nampak dia macam itu transformer. Memang cantik lah. Saya lepas tengok ni saya rasa nak cari satu ni. Cantik lah. Kan? Nama ini kasut saya nampak. Cantik lah. Kasut apa? Of course lah. Kita orang jimat mah. Satu pasang kasut satu dunia kita pergi. Tapi hujung bulan pergi China tak boleh ni kasut. Kasut ni pergi habis. Kenapa? Musim sejuk. Beku kaki nanti. Alright. So relax lah. Okay. Dari kerja saya tak suka. Saya kena apa? Cari jalan untuk sukakan dia. Alright. Okay. Yang saya buat lah. Dan kadang-kadang saya flight business lah. Itu gambar dekat belakang. Saya pun tak tahu gambar dia hilang. Tapi tak apa. Sekarang kedai dah buka. Mencuba dan memaksa. Sama ke lain? Kalau sama, apa yang sama? Lain, apa yang lain? Kawan? Baik tak? Mencuba tu kerelaan kita. Okey, rela. Memaksa tu orang paksa. Tak rela. Okey, orang dipaksa lah Mencuba ni benda yang baru dia nak cuba. Memaksa ni dia tahu benda tu susah, dia akan memaksa diri dia untuk benda tinggi lagi. Jadi sama ke lain? Lain. Lain, okey lah. Mencuba tu dia ikhlas, memaksa tu dia tak ikhlas. Okey, boleh juga. Mencuba memaksa sama. Sama. Apa yang sama? Bila kita nak buat sesuatu, kita kena mencuba dan memaksa diri kita baru boleh buat. Okey. Mencuba tu dia dengan kerelaan hati dia. Tapi paksa tu dia tak rela pun, tapi dia buat lah. Okey. Pasal saya dia sama. Situasi yang betul kita tak ada duit, tapi kita terpaksa cari duit. Dan kita yang kita dapat sedikit, kita dapat tak sesuai tu kita tak sebab dalam keadaan sepatutnya kita cuba untuk bahagia buat dia. Okey. Lagi. Cuba tu boleh sebab dia boleh jadi bahagia. Memaksa pun boleh sebab dia boleh jadi bahagia. Paksa Sama. Okey. Boleh. Mencuba seorang yang berani, yang memaksa seorang tak berani. Dia mencuba, dia ada usaha untuk dia mencuba lah. Okey. Okey, boleh? Hai. Sama saja sebab dua-dua memerlukan usaha. Okey, sama. Okey, ada lagi. Siapa nak cuba? 20 markah. Ada. 3, 2, apa? Ambil risiko tak ambil risiko. Ambil risiko dan tak ambil risiko. Okey. Okey. Lagi. Ada? Okey, kedai tutup ah. Tutup ah. Sebab kenapa berdiri boleh jadi kaki klaim tahu tak? Sebab dia 90 degree, 90 darjah. Keras tak? Right. So, di tempat kerja kamu tempat kerja kamu alright. You orang ada ini tak? Kertas ini atau dokumen ini. Jadi job description atau job task? Ada? Ada? Okay, kalau ada, sekarang soalan saya ialah dalam job task kamu, kertas ini, berapa bilangan job itu ada? Berapa bilangan? 30? Tak mungkin lah. Bergantung kepada position. Yalah, saya tanya kamu punya lah. Ini pula, jangan cakap pasal orang lain pula. Dari, you orang ada ke tak ada? Ada apa tu tadi tak tahu semua? Tahu? Ada tapi tak baca. Tak baca? Apa? Belas. Okay, satu job task yang standard. Selalu lah. Tapi tak ada bagi bilangan. So saya bagilah. Job task yang standard lebih kurang 10, paling banyak 15. Lebih kurang. Alright. Okay. So masa saya kerja dengan orang lain,
Saya sebagai sales. So ada sekian kerja saya okey, suka. Ada sekian kerja saya tak begitu suka, tapi perlu buat juga. Ada sekian kerja langsung tak suka. You ada macam ni tak? Ada perasaan macam ni tak? Ada kan? Ada yang suka, ada yang kurang suka, ada yang langsung tak suka, tapi kena buat. Alright? So masa tu saya tengah fikir, satu hari nanti lepas saya jadi bos, saya hanya nak apa? Buat ini kerja yang yang ini tak suka punya, saya cari orang lain yang buat. Boleh ke tak boleh? Boleh tak? Tak boleh meh? Jadi bos pun tak boleh. Boleh tak boleh? Yang cakap boleh akan kan? Yang cakap tak boleh akan kan? Yang tak akan itu benda-benda weh. Dari pagi sampai hari ini lu memang setelah buat satu apa keputusan saya tamak kadang-kadang. Tak apa. Saya pun tak faham lah. Okay. So saya rasa macam itulah. Saya bos lah kan. Saya buat kerja yang saya suka, yang tak suka cari orang lain buat. Tapi apa yang berlaku ialah setelah saya jadi bos, okay, bukan semua kena buat. Semua saya tak suka benda. Kenapa? Contoh, dulu masa saya kerja, saya tak perlu bimbang pasal cash flow. Itu cash flow apa kait dengan saya, weh? Yang penting gaji bayar tepat masa. Betul? Cash flow cukup tak cukup apa kait dengan saya. Dulu saya tak perlu bimbang untung atau rugi. Ini company untung rugi apa kait dengan saya? Betul? Yang penting commission bayar betul. Alright? Dulu stok. Itu stok level apa kait dengan saya? Tak ada kait dengan saya, betul tak? Itu warehousing, logistik, stok semua apa kait dengan saya? Tak ada kait dengan saya langsung. Betul? Saya tak perlu bimbang. Dulu tax, audit, apa kait dengan saya, weh? Betul? Lepas jadi bos, wah kau macam-macam kena buat. Alright? Semua saya kena tahu, semua saya kena buat. Ini benda yang saya tak begitu suka actually. Tapi perlu buat tak? Kenapa perlu buat? Bukan terpaksa, sebab ia tanggungjawab. So that's why kalau kita cerita pasal tanggungjawab, actually kita tak ada pilihan. You suka tak suka kena buat. Itu sebab kita kena cari jalan untuk sukakan dia. Sebab kalau kita suka, baru tidak terasa stres. Okay, contoh siapa suka pergi pancing ikan kadang-kadang kaki pancing ikan kadang-kadang. Ini orang saja yang boleh jawab soalan seterusnya. Yang lain tak angkat tangan, nanti jawab soalan lain. Okay. Nah, yang suka kenapa suka? Hobi. Lain angkat tangan jawab. Hobi. Okay. Selain hobi? Oh, pasal tak boleh tarik. Okay, lagi yang suka hanya boleh jawab. Dia apa ya? Lagi siapa? Tolong dia pancing ikannya. Hiling. Yalah, siapa lah sini? Tadi yang suka pancing ikan yang mana? Kenapa suka? Release tension. Kepuasan. Lagi? Apa? Oh, kenikmatan. Ya. Okey. Ya. Ada 20 makan. Okey. Nah, ini suka dia pancing ikannya. Ya, kenapa suka? Feel, itu feeling bagus okey lah. Sekarang giliran yang tak suka pancing ikan kan? Yang tak suka. Okey lah, okey. Thank you. Suruh kan? Sekarang yang tak suka pancing ikan boleh jawab saja. Kenapa tak suka? Buang masa. Bang, buang masa. Apa tak sebab? Oh, tak ada masa. Tak suka tunggu. Tak suka tunggu. Healing mana? Tak suka tunggu. Berpengau. Yang menikmati cerita sama dia. Berpengau lebih. Panas Dia tanya apa panas ni? Tak panas. Oh, nyamuk. Ada nyamuk
Mengecewa kan? Mana tadi cakap sabar mana? Umpan bau busuk. Umpan busuk bang. Umpan busuk. Mana umpan busuk? Apa umpan pakai? Hah? Dia pakai itu usus ayam ah? Menunggu benda yang tak pasti. Tuan rumah dapat ikan ke tak? Tak ada hasil. Bosan ay, bosan. Penantian satu penyiksaan. Penyiksaan. You kena ikut yang hiling tu. Dia tak bisa lah. Takut cacing. Pakai lipas lah. Pakai itu ulat lah. Cacing nak apa? Kulit jadi hitam. Hitam lah. Hitam manis, oi. Mau tu cakap hitam manis. Baik. Hitam itu premium. Hah? Maksudnya ikan tu dapat. Kadang-kadang tak sempat angkat-angkat kosong. You tak belajar dengan abang ni. Dia bawa, dia tahu lah. Banyak risiko. Ah, banyak risiko. Ada buaya. Oh, buaya? Tak buaya, tak mau pergi pancing tahu tak? Ada buaya baru mau pergi pancing. Nak pancing buaya tu. Buaya yang naik. Buaya lah pancing. See, you nampak tak apa jadi tadi? Kalau you suka, banyak alasannya ni, banyak cara dia untuk atasi nyamuk tak ada betul. Yang suka pancingan nyamuk tak ada. Cacing tak busuk. Kulit tak hitam. See? You tak suka meh ha? Tadi you cerita tadi apa macam-macam. Ha? Kalau you tak suka, see lah. Tadi you coba kita kan, ini itu. See? Kalau you suka ini itu, sama. So that's why dalam kerja pun sama ni actually. Itu sebab kita kena cari. Kalau itu kerja you memang suka ni, of course. Alright, kalau tak suka, dia tanggungjawab. Kita kena buat, kita cari jalan lah untuk sukakan dia. Cari. Alright. Sebab apa? Dia tanggungjawab mah. Kalau sebagai tanggungjawab, kita tak ada pilihan. Okay? Contoh lagi satu contoh. Yang sudah ada anak, angkat tangan. Okay, thank you. You boleh cakap macam ni tak? Ini anak saya tak berapa suka. Saya tak mau ini anak. Tak boleh tak? Kenapa tak boleh? Tanggungjawab. Itu tanggungjawab. Dia ni tanggungjawab. We have no choice. Alright? Cari jalan. Kita kena cari jalan anak kita. Alright? Yang bagi yang tak ada anak, dia ada ibu apa mah? Dia boleh cakap ni macam ni tak? Ibu atau bapa ini saya tak begitu suka. Tukar seorang ibu. Tukar seorang bapa. Boleh? Kenapa tak boleh? So itu cerita kemudian. Betul tak? So why tanggungjawab? Alright? So kalau kita cerita tanggungjawab saja, kita tak ada pilihan. Kita kena buat. Alright, kena buat. Cari jalan untuk sukakan dia. Alright. Okay, last. Sebelum kita pergi berehat, masih ni. Kita cakap angkat tangan dan jawab dapat makan, betul tak? So, soalan saya, angkat tangan dan jawab ini ya, mencuba atau memaksa? Fikir lagi. Angkat tangan dan jawab mencuba atau memaksa? Selagi sekarang kan sudah lebih kurang 4-10 minit tak. Right? Selagi you punya tangan tak terangkat, saya tak tahu macam mana you nak capai target. Kalau tak angkat tangan jantung. Ya, macam mana nak capai nanti. So, actually memaksa ini memaksa siapa? Diri sendiri. Kalau ataupun untuk kita dapat sesuatu atau mencapai sesuatu, kita kena memaksa.
sehingga dapat. Contoh, balik contoh dari angka berat. Kemampuan 20. Kalau setakat mencuba angka 25, apa jadi? Saya angkat lah. Tetap boleh. Sebab apa? Belum ada kemampuan lagi, betul tak? So saya akan cakap, bos, saya sudah mencuba tapi tak boleh. Ini mencuba tu. Kalau memaksa, ini hari tak boleh, cari jalan. Cari jalan sampai satu hari. Jadi untuk kita nak capai sesuatu, target tu ataupun impian kita, kita harus apa? Memaksa sampai dapat. Baru kita boleh dapat. Setakat berhenti dengan mencuba, angkat tangan dan jawab. Selagi you tak memaksa diri angkat tangan tu, bila you nak capai ni? I don't know. Alright? Tadi cerita pukul 7.30 balik. Sekarang sudah pukul 4 lebih. Berapa makan kamu sudah? Dulu lah. Ada orang cepat, ada orang okay. Itu maksud dia memaksa. Alright? Okay. Ada soalan tak dalam topik ini? Usaha dan jatuh cinta pada kerja. Kita ada masih lagi ada 2 aspek nak pergi lagi nanti sebab selepas apalah, selepas kita apa? Ya, break. Okay? Alright? Sikit. Ya. 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 Kenapa you tak educate dia? Pada you bagi dia tanda. Ya. Kita okay, of course kita bukan tinggal itu orang macam tu saja, bukan begitu. Of course kita educate dia dulu. Tapi kalau lepas kita educate, dia tetap dekat sini, of course lah. Saya akan nasihat dia, you try to find this thing lah. Dia pergi cari benda ni. Alright? Of course kita akan educate dia dulu lah. Lepas educate tak boleh, kita memang lepas. Bagi saya tetap lepas. Sebab dia tak boleh, memang tak boleh. Alright? Saya ada satu staff, dia sudah kerja saya 2 tahun, saya baru lepaskan dia. Baru saja 2 tahun. Sebab kenapa? Reason dia, someone nak accept, nak dapatkan itu 100%, dia nak kena usaha, right? Betul? Ini mindset. Ya, dia someone nak kena usaha Ya, dapatkan. ya, apa? Then, someone yang kita punya bos kan, bila kita tak dapat itu 100%, leave them behind. So how dia nak dapat itu 100%? Oh, ini 100%. Ini 100% ialah semangat. Jenis semangat. Itu orang ada 100% ke tak ada 100%, kita judge dari segi semangat dia. Kita boleh rasa, betul tak? Itu orang kalau dia betul-betul usaha atau kurang usaha, dia boleh rasa tak? Boleh kan? Kita judge dari segi ini. Kalau dia ada semangat ini, berusaha 100%, walaupun kemampuan dia tak begitu tinggi sangat, tapi kita tahu orang ini dia akan apa? Improve dari masa ke masa. So kita bagi chance, kita bagi masa. Tapi ada sekian orang, dia kurang berusaha ni. Dia bukan tak pandai, dia pandai. I project director, I tengok I punya staff dekat bawah. I punya staff, kalau I punya staff dah sampai 99%, I think dia sudah usaha sampai 99%, then they can achieve 100% kalau dia usaha lagi. Of course, itu semangat mah. Itu maksud saya semangat. Itu orang kalau usaha sampai sini, dia tak jauh mah, betul tak? Tapi selalu dia tak sampai 99. Orang dekat sini, ini grup, jarang ada pergi 99. Dia mungkin setakat 5-60 saja, 7-80 saja. I punya mindset, you cakap 99% left behind. So I cakap Bukan. Of course kita akan bagi masa. Walaupun dia 50%, 60%, kita tetap akan educate dia. Kita bagi peluang. Tapi itu masa ataupun peluang yang kita beri selalu apa? Kena ada hak lah, betul tak? Takkan kita bagi masa macam satu staff saya cakap tadi, dia sudah 2 tahun. Dia masih tak capai apa yang sepatutnya. Tapi saya sudah bagi berapa lama? 2 tahun kan? 2 tahun cukup lagi? Cukup tak? Agak-agak? Cukup kan? Dia tetap tak boleh, sorry lah. The other way around. If you have 10 employee, so 89% is 99% staff. Are you going to give out all the 89% staff? Yes. And left 10%? Yes. If not, you won't get this one. You never get this one.
So your company will be closed for Yes, temporary. yes, I not. Saya tak ada takut kehilangan staffnya. Contoh saya ada 10 sales staff, contoh kalau dia orang semua tak boleh capai sini, 10 orang saya tak mau, tu bos staff 10 orang saya tak mau lah. Contoh dia tak boleh capai ni mah, saya semua tak mau. Saya akan tutup tak? Sebab apa? Saya seorang boleh buat dia punya sales 10 orang. Apa saya nak takut? Selalu bos atau leader dia boleh jadi dipanggil apa? Dia terlalu bergantung pada orang lain. Dia tak ada, dia sudah apa? Goyang. Saya tak ada ni. Saya tak ada takutnya. Sebab saya tahu saya mampu buat lah. Alright? Kalau kita peluk orang terlalu banyak, kita peluk orang sebegini, dia apa akan jadi? Kita sampai bila ini orang tak akan muncul. Sebab dia tahu ini sudah cukup lah. Betul. So orang yang mau orang yang ini ya, dia pun tak kerja dengan kita sebab apa? Dia masuk company, dia tengok you punya company semua ini macam ni. Boleh baik saya tak mau buat kerja dengan sini. Jadi orang baik dia pun tak akan masuk kerja dengan kita. Tapi dalam ni macam ada dua mindset. Okay, kita as a boss punya mindset and as a employee punya mindset. When the employee punya mindset, kalau dia nak dapatkan 100%, dia kena usaha untuk dapatkan 100%. Then our mindset pula, kita fikirkan kita punya employee, dia nak dapat 99 or 100%. So when dia dapat 99, how dia nak dapatkan 100%? So kita kena fikirkan KPI. Saya KPI. Yang satu lagi. Yang saya KPI ini selalu siapa? Yang selalu lepas saya KPI yang tak ikut KPI siapa? Production supervisor. Siapa? Production supervisor. Bos lah. Executive. Orang yang saya KPI yang selalu tak ikut KPI itu bos lah. Itu yang masalah tau. Contoh ini staff contoh dia punya kekambangan. Dari masa ke semasa dia kena capai ini. Dari masa ke semasa kena capai ini. Tapi dia tak capai, apa dia buat? Salahkan orang lain. Selalu apa yang jadi ialah buat tak tahu. Buat tak tahu, dia lepas, apa dia buat lain hari? Dia sudah rasa boleh lepas, betul tak? Ini kali boleh lepas, kali dua lepas, kali ketiga lepas. Lama-kelamaan, ini KPI sudah tak laku loh. You tahu dalam company saya, pertama kali dia tak capai KPI, kita akan cari dia, cakap dengan dia, lepas tu buat satu reminder letter bagi dia untuk dia sign. Sampai bila, mungkin bulan depan atau 2 bulan kemudian dia kena ada improvement sampai tahap mana. Lepas 2 bulan kita interview dia lagi. Dia capai ke tak capai? Tak capai kita bagi warning letter. Lepas warning letter bagi satu letter lagi, remind dia. Sampai bila you kena buat perubahan. Tak buat perubahan, 1-2 bulan kemudian warning letter lagi. Macam tu loh, kalau dia memang tak boleh, sorry. Tapi selalu itu staff kalau di company saya selalu kalau kita bagi reminder letter sampai warning letter pertama dia selalu resign. Dia tak sampai warning letter ketiga dia. Bukan kita pecat dia sudah resign. Sebab dia tahu dia tak akan capai. Alright? Ini dia loh. So kita kena tegas as a leader, kita kena tegas dengan KPI yang kita set. Sebab ini orang yang kita nak. Then of course lepas kita set KPI, kita kena apa? Beri support kepada orang itu. You jangan set KPI, you ni buat lah. Lepas tu you harap dia buatkan kerja itu. No. Kita kena beri apa? Support yang cukup, training yang cukup. Alright? Ini cara dia. Okay? But saya selalu buat macam itu mana? Dulu saya lagi tegas tau. Dulu saya lagi dahsyat. Tapi sekarang sebab itu orang asal apa banyak kali tukar fakta. So sekali tukar tinggal tak banyak ini 100%. Lepas tu masuk lagi. Contoh saya ambil 10, sampai akhir tinggal 2. Tapi yang 2 itu ni. You tahu orang yang kerja ni satu orang sama dengan berapa orang tak? Tahu? Dalam company saya, satu orang ini boleh jadi 3 orang ini. Alright? Saya ada 5 orang technician, right? Dalam company saya. Saya boleh katakan dalam bidang saya itu bidang dapur elektrik
kita punya servis ialah servis number 1 in Malaysia. Kita punya tahap servis dalam 7 hari kerja, kita punya percentage servis sebanyak 85%. Paling tinggi di Malaysia. 5 orang saja. Berapa kes kita settle satu bulan? 300 kes. You tahu gaji technician saya berapa tak? Satu bulan? Tak tahu. 5,000. Wow, tak kosong. 5,000. Dulu gaji technician saya setakat 2,000. Berapa kes dia orang boleh buat? Antara lebih kurang lebih kurang 100 lebih kes satu bulan. Sekarang 5 orang boleh buat 300 kes. Sebab apa? Dia orang ni. Dan dari 5 orang ni, berapa saya sudah disqualified. Baru saya dapat 5 orang ni. You faham tak? Right? So sekarang dia orang target dia orang ialah dengar ini dari apa dia orang cakap, bukan saya cakap. Baru saya habis meeting bulan 11, baru dia cerita. Sekarang dari 7 hari, dia orang nak pendekkan jadi 6 hari. Dia orang yang set target ini, bukan saya set. Alright? Kalau orang dekat sini, dia tak akan cakap dari 7 hari jadi 6 hari ni. Apa dia akan cakap? 7 dah cukup lah, bos. Kena 8 hari, kena 9 hari, betul tak? That's why. Alright? Saya singkir orang sini. Of course, saya stress lah. Sebab kurang tenaga kerja, betul tak? Sebab nak dapat orang macam ni, atau nak train orang sampai tahu macam ni, dia ambil masa. Right? Macam salesman, agak-agak seorang salesman boleh lawan berapa orang? You punya top sales lah. You punya top sales, you punya company punya top sales. Satu orang top sales dia sales atau total sales boleh cover berapa salesman? You pernah buat bandingkan ini tak? Saya punya kalau dalam kita company satu sales boleh cover untuk our company punya workers kerja. Kalau kita punya sales tak dapat itu job, so kita punya pekerja yang ada 500 orang ni tak ada kerja. Itu lain cerita lah. Contoh dalam department sales, alright, tu top sales selalu berapa total sales dia dalam satu department, berapa persen? Contoh 1% 1,000. Itu top sales selalu cover berapa ribu? Seorang berapa? Ini ada satu data statistik, agak-agak berapa persen? Seorang top sales boleh cover 80% sales satu company. Ya. So that's why you kena ada keyakinan begitu, you ada knowledge begitu, you ada kemampuan begitu, you boleh train orang begitu. Saya tak begitu sesuai untuk bagi tahu angka lah. Saya punya company untuk sales department hanya sampai hari ini hanya 6 orang. Tapi 6 orang kita boleh lawan itu company ada salesman 20 orang. Alright? Agak-agak siapa lagi untung? Saya lah. Kenapa? Ya. Jadi macam mana kita buat? Ya. Ni pupuk orang ini. Train orang ini. Alright? Dan you tak perlu orang banyak lah, orang ramai. Okay? Ya. Macam saya cakap dalam live commerce, saya pernah cecah 200,000 sales dalam 1 jam. Alright? So you kena didik orang macam tu. So macam mana nak train dia? You kena tahu lah structure dia, macam mana train, you kena tahu lah. Then you, before that, you kena jadi orang itu dulu, faham tak? You kalau bukan itu orang 100%, macam mana you nak train orang 100%? Tak boleh ya? Alright? Sebab you tak tahu 100%, semangat 100%, fokus 100%, macam mana you nak train orang jadi 100%? Boleh ya? Alright? So dari diri sendiri dulu, buat 100% demi kerja kita. Dan you dapat rasa you tahu cara itu, then you dapat train. Macam itulah. Alright? Saya tegur salesman, bukan saya tegur, saya staff macam ni, kau tahu tak? Terus terang ni, saya tak takut dia orang resign ni, faham tak? Saya tak takut ni. Kenapa tak takut? Sebab saya ramai staff saya, dia resign
orang lain lah, company lain, dia tengok saya staff saya okey mah, betul tak? Dia cuba apa? Bayar gaji lebih nak. Video itu perkara biasa mah, betul tak? Lepas apa dia? Itu staff mah. Ramai staff mah dari company saya. Dia sudah resign, lepas tu dia balik lagi kerja dengan saya tu. Agak kenapa? Buat gaji, saya tak ada bagi duit yang lebih untuk tarik dia balik dia, tak ada. Sebab dia kerja sini, dia boleh bekerja ni macam. Dia pergi tempat lain, dia tak tahan. Dia nampak itu apa perangai orang kerja, dia tak boleh tahan. So, dia balik. Saya ada 30% staff macam ni kan. Lepas keluar balik. Saya tanya dia, kenapa balik? Dia cakap, dia tak boleh tahan lah. Kerja dengan orang lain. Itu perangai, itu sikap. Sampai level dia tak boleh tahan. Alright? And then lagi satu. Company saya never ada OT. Saya tak bayar 1 sen OT dia. You kena siapkan kerja dalam 8 jam. Alright? Macam mana boleh siapkan 8 jam? Cari jalan. You kalau you rasa sistem tak boleh, propose sistem. Saya upgrade itu sistem. Asal semua kerja kena siapkan dalam masa 8 jam. You kalau kerja lebih masa, sorry saya tak akan bayar you lebih 1 sen ya. Jangan cari saya. Alright? Macam tu? Okay? Itu sebab saya cakap you kena tegas lah. You get what I mean? You kena tegas, you kena ada keyakinan. You ada semangat. Bos, you kan capai lah. Okay? Okay. So itu saja, kita nak pergi berehat sekarang 4:24, kita berehat 20 minit. Kita akan start 4:45. Okay? Okay, tutup kelas. Bangun. Salam hormat. Terima kasih, Om. Terima kasih. Berarti kemas tapi banyak kerja tak kemas kerja kemas kursi susun balik. Oh, masih boleh lagi kan? Siapa yang apa? Kalau soal yang pendek.